Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam usul sunnah lil Imami Ahmad. Kita masuk dalam tajuk Qitalul lususi wal khawariji jaizun. Qital al-lusus, memerangi al-lusus, lisun, pencuri, wal khawariju jaizun, dan puak-puak al-khawarij jaiz, diharuskan. Tajuk yang lalu adalah tajuk taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah dan berjihad bersama dengan pemerintah walau pemerintah tersebut fajir, walau pemerintah tersebut zalim. Selagi mana dia menunaikan salat, kita tidak keluar daripadanya dan kita berjihad di bawah panji dia walau dia pemerintah yang zalim. Kemudian kita salat di belakang mereka, salat di belakang mereka walau mereka pemerintah yang fajir, zalim. Dan tahrimul khuruji alal a'immah, pengharaman untuk kita khuruj, pengharaman untuk umat Islam atau rakyat setelah pemerintah itu sah, walau dia naik dengan juga menggulingkan pemerintah sebelumnya, tetap kena taat dan tidak boleh khuruj, memerangi mereka. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Berikutnya, qitalul lusus wal khawarij jaizun. Tajuknya, tajuk ni dibubuk oleh, tengoklah kitab mana yang syarah lah. Kitab yang saya baca ni kitab yang yang disyarahkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Tajuknya Qital lusus, untuk memerangi al-lusus, pencuri ni, wal khawarij jaizun, dan puak-puak khawarij ini harus. Apa kena mengena dengan yang lalu? Kalau lusus, pencuri ni, maka dia mencurilah. So bila dia mencuri, maka kita diajar oleh Nabi kita atau agama kita ni mempertahankan diri, mempertahankan diri. Berikutnya al-khawarij. Al-khawarij ni orang yang keluar memerangi pemerintah lah, ataupun al-bughat, burah, orang yang memberontak kepada pemerintah, burah. Maka apa hukumnya untuk kita perang, bukan memerangi mereka? Harus wa qitali aw wa qitalul lusus aw wa qitalil lusus wal khawarij jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdir wa laysa lahu idza faraqahu aw tarakuhu an yatlubahum wa la yattabi'u atharahum laysa li ahadin illa al-imam aw wulatil muslimin wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalika
وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه أو ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الهد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Memerangi al-lusus, para pencuri, wal khawarij jaiz, dan puak-puak khawarij itu adalah dibolehkan. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi, kalau sekiranya si pencuri ini ataupun khawarij ini memerangi ataupun mengancam diri kita, fi nafsihi wa malihi, ataupun harta benda kita, falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi, maka boleh baginya untuk memerangi pencuri ini dengan al-khawarij ni untuk menahan ataupun apa istilahnya, mempertahankan diri ataupun harta bendanya. Wa yadfa' anha bi kulli ma yaqdir, dan dia sedaya upayalah, macam mana sekalipun dia sedaya upaya, dia cuba untuk jaga harta benda dia dan juga dirinya daripada ni puak-puak pencuri dan khawarij ni tadi. Tapi walaysa lahu idza faraqahu aw tarakuhu ay yatlubahum, tapi kalau mereka lari, ni puak-puak pencuri yang khawarij lari, dah mungkin kena penampar 2-3 kali, tiba-tiba dia lari, jangan kejar. Biarkan lari. Wala yattabi' atharahum, jangan ikut, maksudnya jangan pergi kejar lah, biar dia pelari. Laisa li ahadin illa al-imamu aw wulatil muslimin, dan tidak boleh laisa li ahad illa, melainkan al-imam, melainkan pemerintah, aw wulatul muslimin, ataupun orang yang ada tampuk kuasa lah. Wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi zalika, tapi dia boleh mempertahankan dirinya dan harta bendanya pada waktu ketika mana diserang tu lah, fi maqamihi zalika. Wa yanwi bi juhdihi an la yaqtulu ahada, dan dalam masa yang sama tidak berniat untuk membunuh dia. Dalam masa yang sama kita tak adalah niat nak bunuh dia, kita hanya mempertahankan diri kita dan mempertahankan harta benda kita. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'ada Allahu al-maqtul wa in qutila hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah, dan ketika mana dia ni mempertahankan dirinya dan juga harta bendanya daripada puak yang mengancam ni tadi, wa in qutila, kalau dia dibunuh, hadza fi tilkal hal, waktu itu, waktu dia mempertahankan diri, wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadah, maka diharapkan dapat syahadah, diharapkan syahid. Kama jaa fil ahadith wa jami'il asar fi hadza, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Nabi dan juga asar-asar fi hadza, dalam bab ini. Innama umira biqitalihi, maka kita diperintahkan untuk memerangi mereka ni sebab dia perangi kita. Maksudnya kita diperintahkan untuk mempertahankan diri dengan harta disebabkan dia melampaui batas atas kita. Walam yu'mar biqatlihi walattiba'ihi, dan kita tidak disuruh untuk bunuh dia. Kita tak disuruh bunuh, kita disuruh mempertahankan diri aja. Walattiba'ihi, dan tak payah ikut dia. Wala yujizu alaihi in suri' au kana jarihan, kalau sekiranya jatuh cedera, orang yang nak buat jahat ni tiba-tiba jatuh cedera, maka
Wa in akhadha asiran, atau kita tawan dia, atau kita berjaya tawan dia, falaysa lahu ay yaqtulah, tak boleh baginya untuk membunuhnya. Bila dia dah kalah, katalah dah kena tangkap, kita ikat dia, jangan kita tak ada hak pula nak pergi bunuh dia. Wala yuqima alaihi al-had, dan tak boleh pergi buat hudud kat dia. Kita tangkap, pergi belakang rumah, pancung balik dia, potong tangan dia, tak boleh lah. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi, tapi serahkan kepada pemerintah. Serahkan kepada pemerintah, sebab pemerintah lah yang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Sa'ala rajulun فهذه التفاصيل في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي. Maka ini adalah tafsir, perincian-perincian dan memerangi puak-puak khawarij ni dengan bughat ni, iaitu puak-puak yang memberontak, maka diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala ara'aita in arada rajulun akhadha mali. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa pandanganmu kalau sekiranya ada orang datang nak merompak harta bendaku ataupun nak mencuri? Qala la tu'tihi, jangan bagi. La tu'tihi. Qala fa in qatalani, kalau dia perangi dengan aku, maksudnya kalau dia lawan. Qala qatilhu, lawan dia balik. Qatilhu. Qala fa in qatalani, kalau dia bunuh aku. Qala fa anta syahidun, kalau dia bunuh kau syahid, dapat syahid. Ini bukan syahid ma'rakah ya, ini bukan syahid perang. Dia tiba-tiba mati pula, kena penggal dengan pencuri yang nak mencuri rumah dia, maka mayat dia pun tak dimandikan, tak dikapankan. Dah, itu syahid perang. Hak ni syahid akhirat dah. Orang bagi syahid akhirat. Dekat dunia, mayatnya diuruskan sebagaimana biasa. Fa in qataltuhu qala fin nar, kalau aku pula bunuh dia, maka dia dalam neraka. Maksudnya kalau kita pula berjaya, bukan sebab nak bunuh, kita mempertahankan diri kita, dalam masa yang sama terbunuhlah kawan tu, maka orang yang ni tadi masuk neraka. Orang yang melampaui batas itu tadi masuk neraka. Hadis Muslim, Kitabul Iman, babud dalil ala anna man qasada akhadha mala ghairihi bighairi haqqin kana al-qasidu mahdarud dam fi haqqihi wa in qatala kana fi an-nar. Imam Muslim meletakkan bab ad-dalilu ala anna man qasada akhadha, siapa yang nak merompak dan sebagainya, maka halal darahnya, ataupun maksudnya kalau dibunuh sekalipun, maka dia itu dalam neraka. Iaitu orang yang buat kerja tak elok tadi, iaitu yang merompak ni tadi. Kata Nabi lagi, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang qutila, dibunuh kerana mempertahankan nyawanya, syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya, syahid. Siapa yang terbunuh duna dinihi fahuwa syahid, mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Fa idza atudiya 'ala al-insan fi malihi aw hurimahu aw huramihi aw nafsihi falahu an yudafi' wa billati hi ahsan. Maka kata Syekh, kalau sekiranya kita ni didatang oleh orang yang macam ni, maka kita mempertahankan diri kita dengan cara yang terbaik sekali. Maksud cara terbaik itu, kita tak bermaksud nak bunuh dia. Cara terbaiklah, sebaik mungkinlah. Kalau boleh berundinglah. Kalau tak boleh berunding, lawanlah. Bagi cedera sikit. Bukan nak bunuh. Mungkin kita pergi pelupuh dia sampai dia dapat berhenti daripada jahatnya itu. Itulah yang terbaik daripada bunuh. Sebab kita tak disuruh bunuh orang. Kita disuruh mempertahankan nyawa saja. Dalam proses mempertahankan itu, dia terbunuh. Maka seperti yang disebutkan tadilah.
فالإمام أحمد بنى هذه المسألة على هذه الأحاديث ويقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح قتاله ولم يبه قتله. Dan hendaklah dipahami bahawasanya Imam Ahmad meletakkan bab ini dalam berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan, dan tidaklah bermaksud itu untuk membunuhnya dalam bab ini, tetapi ia adalah bermaksud mempertahankan diri. Syara'al qitalu wa lam yusra' qatlu. Maka kita disyariatkan untuk melawan balik, tapi tak disyariatkan untuk membunuh. Dan kita tidak berniat untuk membunuhnya, hanya berniat untuk mempertahankan diri kita. Wa idza waqa'a asiran fi yadika aw jarihan la tajhazu alayh laysa laka haqqun an tajhazu alayh idza walla mudbiran laysa laka an tatba'u. Kalau dia ditawan maka tak boleh bunuh. Kalau dia lari tak payah ikut, tak payah pergi kejar, biar dia lari, sebab telah selesai kejahatan dia tu dengan kita. Habis dah, biar dia lari. Tak payah kejar, biar polis yang kejar. Biar polis yang kejar. Ataupun yang dikata tadi, serahkan kepada orang yang ada kuasa lah, maksud pemerintah lah. So kalau sekiranya dia lari, kita buat report polis. Zaman sekarang lah, buat report polis dan sebagainya. Polis pun cari tengok CCTV ke apa ke benda ke. Itu kerja polis, bukan kerja kita. Yang nak sibuk-sibuk tu kenapa? Sehari pergi kejar, tiba-tiba masuk kat tempat dia, kita pula mati. Kan mati katak namanya. Syahid ke tak? Hal tu dah tak syahid dah Pergi kejar, pergi kejar dia sampai masuk hutan, akhirnya dia berjaya bunuh kita. Itu namanya mati katak. Itu tidak syahid lagi dah. Sebab kita tak disuruh pergi kejar, kita hanya disuruh untuk mempertahankan nyawa dengan harta kita sahaja. Berikutnya, habis bab tu. Wala nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar. Berikutnya bab lain. Dan kita tidak nashhadu, tak menyaksikan ataupun kita tidak menentukan, li ahadin, bagi seorang pun, min ahli al-qiblati, daripada ahli qiblah, maksudnya orang Islam lah, bi jannatin wala nar, sama ada dia itu syurga ataupun neraka. Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii al-muznib wa narju lahu rahmatullah. Dan wala nashhadu, dan kita tidak mempersaksikan, maksudnya kita tidak memastikan, kita bukan ada kuasa memastikan dan kita bukan ada kuasa menentukan ke atas seorang pun min ahli qiblah, bagi orang yang ahli qiblah ni iaitu muslim, bi'amalin ya'maluhu, dengan suatu amalan yang dia lakukan, sama ada syurga ataupun neraka. Tetapi narju lis-salihi wa nakhafu alaih, tapi kita mengharapkan supaya orang saleh ini dapat syurga, dan kita bimbang, takut-takut dia itu masuk neraka. Wa nakhafu 'alal musii al-muznib, dan kita juga bimbang atas orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, iaitu bimbang kalau dia masuk neraka. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita mengharapkan atasnya atau membaginya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa iza kana kufran billah atau syirkan billah, melainkan kalau dia itu kufur, mengkufuri Allah dan syirik dengan Allah, fahaza lahu hukmuh, maka orang yang macam ni ada hukumnya, kafir lah. Amma bima'siyatin minal ma'asi fala nahkum lahu bi jannatin wala nar. Adapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang, orang yang melakukan maksiat, maka kita tidak hukumkan baginya sama ada dia itu syurga ataupun neraka. In amila salihan narjulahul jannah, kalau dia buat amalan saleh, kita mengharapkan baginya syurga.
Kalau sebaliknya, yang buat kalau dia buat suatu amalan yang mewajibkan dia masuk neraka, nakhafu alaih, maka kita bimbang. Narju lil muti', kita mengharapkan dia itu balik taat ke Allah. Wa nakhafu alal 'asi, dan kita takut bimbang ke atas orang yang buat maksiat ini. Wala naqta' li ahadin bi jannatin wala nar, dan kita tak menentukan secara qata', secara pasti dia itu syurga ataupun neraka. Lianna hadha laysa illa lillah, kerana ini adalah urusan Allah. Illa kufran bawahan, melainkan kekufuran yang jelas. Melainkan kekufuran yang jelas. Yahudiyun nasraniyun kafirun wadihun, dia itu Yahudi, dia itu Kristian, dia itu Hindu, dia itu Buddha, dia itu agama-agama lain, maka ini kafir yang jelas. Hadha yuqalu finnar, maka hak ni kita kata finnar. Kalau kita kata dia syurga, problem pula akidah kita. Tadi kita tak mengkafirkan orang, tapi kalau dia itu memang kafir, kena kafirkan. Dah tahu dah dia tu kafir, dah tahu dah si Rama Sami itu kafir, maka tak ada siapa boleh kata dia Muslim, ataupun tak ada siapa pun boleh kata manalah tahu kok dia tu Islam. Orang tahu dah dia memang Hindu, dan orang tahu dah dia tu pengganas. Orang tahu dah dia tu merepek, kafir, memerangi Islam. Maka tiba-tiba kita kata, kita pun tak sure dia ni Islam ke apa ke. Jatuh akidah kita. Akidah kita pula jatuh, kita pula murtad. Sebab tidak mengkafirkan orang kafir, atau mengkafirkan orang Islam, maka kita jatuh kafir. So ini telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad hasala anna rajulan askhana fil adu wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu fin nar zahiruhu mujahidun lakinna an-niyyatu syai'un akhar. Ada berlaku kes pada zaman Nabi, suatu orang yang memerangi orang kafir. Nampak dia memerangi orang kafir, maka orang pun kata dia itu ahli syurga. Nabi kata innahu finnar, dia itu dalam neraka. Zahiruhu mujahidun, secara zahirnya dia berjihad pada jalan Allah, tapi niatnya lain. Niatnya lain. Wa kadzalika alladhi usiba bisahmin qala as-sahabatu fulanun syahid. Berikut ada lagi dalam hadis satu berlaku pada zaman Nabi, dia terkena panah. Kata sahabat, fulanun syahid, fulan itu syahid, fulan itu syahid. Hatta atau ala rajulin faqalu fulanun syahid, faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam kalla inna syamlata allati ghallaha lataltahibu alaihi nara. Tak, sekali-kali tak. Syamlah, kain yang dia pakai syamlah tu dia curi dan sebagainya, litaltahibu alaihi nara dan sebagainya. Al-Bukhari bawa satu kisah orang yang berperang pada jalan Allah, nampak begitu gagah perkasa. Nampak begitu, nampaklah dia itu perwira Islam, batalun. Orang sebut dia batal, perwira, tapi dia mati dalam perang. Orang pun kata dia syahid. Kemudian Nabi kata finnar, Nabi kata dia dalam neraka. Kemudian berlaku waktu disebut tu, mereka belum tahu lagi siapa yang meninggal dan tidak tengok lagi mayatnya, tapi Nabi kata dia finnar, dalam neraka. Orang pun terpinga-pinga lah, apa hal? Tadi nampak begitu, memang dia berjuang, berjihad dalam perang melawan kafir, tapi bila dikatakan syahid, Nabi kata dia neraka. Tiba-tiba tak lama kemudian datang satu orang bagi tahu, cerita kat Nabi di depan para sahabat Nabi yang mengatakan dia itu syahid, fulan syahid. Kemudian datang satu orang cerita, wahai Rasulullah, tadi aku nampak satu orang ni, Muhammad ni, dia berjuang dengan gagah perkasa, dengan berani sekali melawan orang kafir.
kemudian dia bercedera dengan banyak sekali kat badannya, kemudian dia tak tahan, kemudian dia pun letak pedang ni itu, yang pemegang pedang tu di tanah, mata pedang di dadanya, dan dia tusuk. Maka sahabat yang dengar ni tadi, yang Nabi kata finnar ni tadi, maka kami menyaksikan bahawa engkau adalah Rasulullah. Wahyu, Nabi dapat wahyu. Maka Al-Imamul Bukhari meletakkan bab dalam Sahih Bukhari, bab la yaqulu fulanun syahid, bab jangan berkata seorang itu syahid. Asy-syahid maksudnya jangan kita dengan confirm kita kata dia asy-syahid, kerana kita tak tahu urusan niat di sisi Allah. Allah saja yang tahu. Zahir nampak berjuang di jalan Allah, tapi niatnya hanya Allah saja yang tahu. Maka sebab itu Imam Ahmad masuk dalam bab ni. Maka dia dalam bab rentetan daripada yang tadi, kemudian dia buat satu bab. Kita ni, akidah kita sebagai orang Islam, kita bukan ada kuasa menentukan seorang itu syurga ataupun neraka, tapi kita mengharapkan seorang itu dapat masuk syurga, dan kita mengharapkan seorang itu dapat syahid. Doakan dia dapat syahid boleh, doakan dia supaya Allah ampunkan dosa dia dan mudah-mudahan dia masuk syurga bersama dengan orang-orang yang saleh, itu disuruh. Sebab itu kita disuruh berdoa kepada orang mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah engkau ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ampuni dia dan rahmati dia. Dan Al-Quran bagi tahu kepada kita, wala takunu, apa tu ayat, apa nama, jangan ada dalam hati kamu itu rasa iri hati kepada orang yang dah lepas dah. Macam mana ayat tu? Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Minta ke Allah doa ni, orang yang dah meninggal, dah mendahului mati dalam keimanan, yang kita ni masih hidup, Allah suruh kita doa kepada dia. Dan start doa dengan diri kita dulu. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Wala taku apa tadi? Wallazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kita ni ada rasa iri hati, rasa benci kepada orang beriman. Maka kita tak disuruh bila orang dah mati tu jangan cakap dah pasal dia. Biarkan dia dah habis urusan dia di dunia. Whatever. Walau dia itu orang yang mungkin waktu hidupnya dulu pun kita sakit hati dengan dia. Kan? Walaupun mungkin dia itu kawan bergaduh kita waktu dia hidup. Apabila dia telah meninggal, cukup. Tak payah cakap dah pasal dia. Hatta sebahagian orang yang mungkin bersalahan manhaj dengan kita pun dah meninggal, dah selesai. Tak payahlah diulang-ulang lagi, disebut dia dah meninggal dah. Dan kita pun tak tahu mana tempat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Itu doa orang Muslim kepada Muslim yang lain. Sebab tu kita disuruh doa kepada Muslim yang lain, yang hidup dan yang mati. Dan kita disuruh doa ini adalah tanda kita mencintai sesama Muslim. Dia orang Islam, walaupun dia mungkin berbeza dengan kita, tapi kita sayang dengan dia dan kita cinta kepadanya kerana dia ada iman. Tak macam orang kafir. Kafir kita kena benci dia kerana kekufurannya. Kerana kekufuran ni dah 2-3 isu merepek. Apa nama? Yalah, isu yang keling-keling yang biasa tu lah. Marah pula. Keling. Dah jadi isu agama tak? Jangan ada pula orang Islam yang menyokong orang kafir. Jangan ada orang Islam yang menyokong orang kafir. Itu wala' wal bara' kita kepada Allah dan Rasul, kepada orang yang beriman. Jangan ada kecintaan kita kepada orang kafir. Tambah pula orang kafir ini memerangi Islam. Tambah pula orang kafir ini jelas permusuhannya dengan orang Islam. Macam-macam lah. Bukan sehari dua ni.
Sebelum-sebelum ni lagi isunya banyak. Tiba-tiba ada orang Islam yang menyokong. Seolah-olahnya tak jelas al-wala' wal-bara'. Al-wala' kita, wala' ni apa? Wala' kesetiaan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Itu disuruh. Orang kafir kita kena benci kerana kekufurannya. Tapi yang kita benci itu kekufurannya. Bukan bermakna kita tak disuruh buat baik. Kita disuruh buat baik kepada orang kafir, tapi kita benci sebab dia kufur, kekufurannya itu. Dan kita nak supaya dia ini diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah. Tapi hati-hati dalam bab ni. Jangan sampai ada orang Islam yang lebih beri wala' kepada orang kafir dalam bab-bab yang memerangi orang Islam, ataupun dalam bab yang melibatkan kepentingan orang Islam. Yang jadi masalah ni sebab politik. Politik bukan sehari dua ni, dah lama dah. Sebelum-sebelum ni pun orang politik ni lebih nampak kepada orang yang berlainan agama, nampak begitu mesra dan begitu nampak macam menjadi kawan rapat. Tapi sesama Islam bergaduh, sesama Islam seolah-olahnya kawan Islam ni musuh sepanjang hayat. So hak ni membuta gitu. Jadi balik-balik, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Jadi kita tengok orang saleh, kita suka dengan dia. Dan kita tengok orang saleh, kita nak dia itu Allah masukkan dalam syurga. Kita doa. Dan bila kita tengok ahli maksiat, bila tengok ahli maksiat, kita tidak boleh mengutuknya kerana kemaksiatan yang dia buat. Kerana dibimbangi akan akhirnya Allah Ta'ala balikkan maksiat yang dia buat tu balik kat kita supaya kita buat benda yang sama. So ini hati-hati. Kita tak suka dengan maksiat yang dia buat, tapi dia tetap Muslim, yang kita sayang kepada akidah dia. Dan sebab itu kita bimbang, takut-takut dia tak dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak sangat-sangat dia taat kepada Allah. Kita nak sangat-sangat dia kembali kepada jalan yang benar. Kita nak dia itu macam kita. Itu maksud cinta kepada sesama Islam. Sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau kita tak suka diri kita ini jatuh dalam maksiat, maka kita nak juga orang Islam lain pun sama, tak jatuh dalam maksiat. Kalau kita ada buat benda yang jahat, kita tak suka benda jahat yang kita buat ni orang lain, kawan kita yang Islam pun buat benda yang sama. Tapi orang yang macam ni kita tak boleh nak confirmkan syurga dengan neraka, sebab itu bukan di tangan kita. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah supaya Allah masukkan mereka, Allah ampunkan dosa mereka dan masukkan ke dalam syurga. Dan berikutnya Allah juga ampunkan dosa kita dan masukkan kita juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ummul Ala kana indaha Uthman ibn Maz'un tamarradahu famat faqalat ya Aba Sa'ib laqad akramaka Allah. Faqala Rasulullah wa ma yudriki anna Allah akramah wallahi inni la Rasulullah wala adri ma yuf'alu bi. Ummul Ala ketika mana meninggalnya Uthman ibn Maz'un, dia kata ya Aba Sa'ib laqad akramaka Allah, wahai Aba Sa'ib Allah memuliakan engkau. Faqala Rasulullah, kata Nabi, wa ma yudriki anna Allah akramah, apa yang kamu tahu ke Allah memuliakan dia? Maksudnya seolah-olah macam confirm dia ni orang mulia kan? Adakah kamu confirm Allah memuliakan dia? Maka wallahi inni la Rasulullah, demi Allah aku ini Rasulullah, aku pun tak tahu aku punya kedudukan mana. Itu Rasulullah, aku Rasulullah, wala adri ma yuf'alu bi, dan aku tak tahu apa yang akan diperlakukan kepadaku. Itu Nabi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah birahmatillah, semua umatku ataupun semua manusia ni masuk syurga dengan rahmat Allah. Kata sahabat, adakah engkau juga wahai Rasulullah? Ya, aku juga masuk syurga Allah dengan rahmat Allah.
Itu Nabi. Jadi Nabi ajar kepada kita suatu guideline supaya kita ini tidak menghukum orang syurga ataupun neraka. Lihat kepada orang saleh, kita mengharapkan dia itu syurga, dan kita bimbang juga takut dia tergelincir. Kita lihat orang maksiat, kita sangat-sangat nak dia balik kepada Allah kerana kecintaan kita kepada dia, dan kita bimbang juga takut-takut dia tak dan untuk kembali kepada Allah, kemudian dia meninggal. Asyahidu annaka la tajzam aw la tujzimu li ahadin bi jannatin aw nar. Yang utamanya, kita tidak menjazamkan seseorang itu sama ada dia syurga ataupun neraka. Tarju lis-salih wa takhaf alayhi wa takhafu 'ala al-musii'il muznib wa tarju lahu rahmatullah, dan kita mengharapkan dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga syahid lah. Al-Syahid Hasan Al-Banna, Al-Syahid Ibrahim Libya. Seolah-olahnya kita dah confirm dia syahid, seolah-olahnya dah confirm dia syahid, sedangkan mudah-mudahan Allah kurniakan syahid kepadanya. Mudah-mudahan Allah bagi syahid kepada dia. Nampak pula orang mati meninggal aksiden, orang mati meninggal tsunami, orang mati meninggal, ya, disebut dalam hadis mati syahid. Orang mati tenggelam mati syahid, orang mati aksiden mati syahid, orang mati terbakar mati syahid. Tapi itu semua adalah khabar gembira mati-mati yang demikian. Kenapa syahid? Mati yang mulia kenapa? Para ulama sebut kerana dia itu menanggung kesusahan dalam kematian. Sebab tu dapat syahid. Kalau mati atas katil, tidur tak susah. Mati terbakar, maksudnya dia struggle. Mati lemas, kan? So orang-orang ni Allah Ta'ala bagi dia suatu ganjaran syahid, sebab dia mati dalam keadaan sadis, kata orang. Dia mati dalam keadaan susah, maka Allah bagi. Tapi apa-apa pun urusannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah, wa man laqiyallahu bidhanbin tajibu lahu bihi an-nar taiban ghaira musirrin alaih fa inna Allah yatubu alaih wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Sesiapa yang bertemu dengan Allah bizanbin, dengan suatu dosa yang mewajibkan baginya dengan dosa tersebut neraka Allah, taiban ghaira musirrin alaih, kemudian dia bertaubat, tidak berterusan dalam dosa yang dia lakukan, fa inna Allah yatubu alaih, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Wa yaqbalu at-taubata an ibadihi, Allah menerima taubat daripada hamba-Nya, wa ya'fu an sayyi'at, dan Allah mengampunkan as-sayyi'at. Kata Allah, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Wahai ya ibadi, qul, katakan wahai ibadi, wahai hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, iaitu orang-orang yang telah pun melampaui batas ataupun orang-orang yang telah pun melakukan dosa ni, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah mengampunkan seluruh dosa, melainkan syirik lah. Tapi syirik itu pun kalau sekiranya yang dimaksudkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampunkan dosa syirik tu kalau sekiranya matinya belum sempat bertaubat. Dan Allah tak, dia mati dalam keadaan syirik, tak sempat bertaubat, maka dia hukumnya maka kafir. Tapi kalau dia itu buat maksiat, bertaubat dan Allah matikan dia, maka dia sempat bertaubat, maka orang yang seumpama ini Allah terima taubatnya. Jadi ayat Az-Zumar ayat 53 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan taubat, dan Allah suka dengan orang yang bertaubat kepadanya. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah suka orang yang menyucikan dirinya. Wa nahnu narju lit-taibi wa narju lahu insyaallah, dan kita juga mengharapkan benda yang sama. At-taubatu, taubat ni benda yang bukan senang. Taubat ni susah. Bila kita sebut tentang orang yang meninggalkan solat tak wajib qada,
Orang yang meninggalkan salat tak wajib qada. Walaupun majoriti jumhur para ulama menyatakan wajib qada berserta taubat. Wajib qada berserta taubat. Khilaf lah tentang masalah, khilaf di kalangan para ulama. Walaupun majoriti kata wajib qada, sebanyak mana yang dia tinggalkan wajib qada. Pandangan yang kata tak wajib qada, baginya yang sepatut dia lakukan adalah taubat dan banyakkan amalan soleh. Tiba-tiba orang kata, ustaz ni, ini memudahkan orang ni. Kalau kita kata tak payah nak qada, dia rasa senang lah. Oh, taubat je lah, taubat lah, nanti aku taubat lah, nanti aku taubat. Banyak cantik. Mana ada orang pernah cakap macam tu? Ada orang pernah cakap nanti aku taubat lah, dalam erti kata yang sebenar lah. Tapi kita kata dia, pakcik awak tak sembahyang pakcik, nanti aku pakcik qada lah. Kan jawapan yang sama dan standard dan mudah. Semua patient kat hospital macam tu lah. Semua patient yang masuk hospital yang pada mereka tak boleh sembahyang ni disebabkan konon yang kencing lah, kotor lah, pakai urine bag lah, macam-macam. Ada bag kolostomi, macam-macam lah. Dia kata dia tak boleh kotor ni, nanti balik, nanti qada lah. Mana yang senang? Kalau kita bagi tahu kat dia antara dua ni, so dia kata oh tak boleh lah kata macam ni, dia kena qada. Sebab tu kalau kita kata dia tak payah qada, dia hanya taubat, ini nanti orang meringan-ringankan agama. Tak, sebenarnya sebaliknya. Adakah kita merasakan taubat itu mudah? Itu satu problem lagi. Adakah kita merasakan taubat kepada Allah Ta'ala itu benda yang senang? Belum tentu kita taubat, belum tentu. Tahu buat ya, taubat belum tentu. Dan taubat yang benar apa dia? Astaghfirullah, 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 dah aku taubat dah. Orang kata taubat lah. Kan? Hanya ringan di mulut, tapi taubat suatu yang susah untuk dibuat, melainkan Allah rahmati. Orang yang buat dosa pun belum tentu dia taubat. Orang yang nak orang buat dosa pun bila dia kata nak taubat, dia fikir lagi tu. Oh, kalau aku taubat nanti aku buat balik, macam mana nanti aku rasa macam nak buat lagi. Kan? Ingat senang. Cakap memang senang, taubat senang. Tapi taubat diri sendiri yang tahu. Diri sendiri yang tahu jujur ke tak. Orang lain tak tahu. Orang lain hanya tahulah aku dah taubat dah, tapi tengok perangai sama je. Para ulama sebutlah, orang yang taubat nampak kesan daripada taubatnya, bagus Islamnya, nampak perbezaan yang ketara, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bila mereka melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, keadaan mereka selepas taubat sangat berbeza daripada sebelum mereka bertaubat. Itu sahabat Nabi. Tapi kita susah. Wallahu a'lam, illa man rahima rabbuk, melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmati dia. Kita duduk lepas sembahyang astaghfirullah, 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 dia itu je zikir biasa je, sebab dah hafal. Zikir biasa. Kita membaca dalam dalam iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sebab dah hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Begitu sajalah, habis sembahyang habislah. Kemudian sembahyang nanti berikutnya balik sekali sama astaghfirullah. Siap lagu lah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Taubat pula menangis pula sebab orang sebelah menangis. Macam kita sebut sebelum dia buat majlis qiyamul lail. Buat majlis qiyamul lail, orang pun menangis. Kita menangis sebab orang lain menangis, bukan kita menangis sebab menyesal dosa. Tak, kita menangis dan orang sebelah kita menangis. Selalu otak kita ni dia akan kait minda kita ni, dia ada shot dengan orang sebelah. So bila orang menangis, kita pun sedih juga. So orang sebelah tu menangis sebelahnya sebab yang imam tu pun astagfirullah.
Maka kita rasa syahdu, rasa sedih, maka kita menangis disebabkan imam buat menangis. Imam Masjid Haram membacalah doa kunut panjang jela. Panjang jela tu kunut dia tu. Dia tak khusyuk semayang. Tiba-tiba menangis pula. Sedih. Kita pun menangis juga. Sebab menangisnya Imam Masjid Haram. Imam tu baca punyalah sedap menangis kita. Sedapnya Allah. Begitu sedap sekali sampai menangis. Tapi nak dapat menangis yang betul, diri sendiri yang tahu, diri sendiri yang rasa. Dan siapa yang memperolehinya, itu rahmat Allah untuk dia. Itu rahmat Allah. Sebab taubat bukan benda yang senang dan bukan simple. Memang ulama berkata, taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Menyesal atas apa yang dibuat, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dah habis. Kita pun menyesal. Pada ketika itu, buat-buatlah macam menyesal. Kenapa kita menyesal? Sebab orang yang kita cintai nak tinggalkan kita. Kan? Gaduh. Abang, kalau abang tak sini, kita cerai. Kan? Kita pun menangis. Menangis sebab apa? Menangis sebab dunia kita terganggu. Menangis sebab atas kesalahan yang kita buat tu, kita akan lost something. Menangis sebab macam-macam lah. Sebab dunia. Kita tak betul-betul menangis sebab menyesal apa yang telah kita lakukan. Dan kita pun tak ada pula ada keazaman pun nak berikutnya meninggalkan benda tu. So, taubat bukan semudah cakap di mulut. So, bila kita kata orang yang meninggalkan solat, datang ustaz, saya ni dulu waktu muda-muda, tahulah. Dia ceritakan kita pun macam biasa je. Kan? Dulu ialah zaman muda-muda kan ustaz, biasalah. Tinggalkan solat, biasa. Kita semua macam tu. Macam mana kita nak buat ni ustaz? Ustaz pun kata, ustaz pun kata dosa besar, tak rasa pun. Dosa besar ni, tinggal semayang ni dosa besar. Dia tak rasa pun dosa besar pun. Kena qada. Benar, qada. Macam mana ustaz qada? Setiap kali lepas subuh buat satu qada. Lepas zuhur buat satu qada. Lepas solat asar buat satu qada. Lepas maghrib buat satu qada. Dia pun buat mula-mula dah penat dah. Tak payahlah, terus tak mau semayang dah. Sama kita kata tak ada taubat. Yang ada boleh qada hanya orang yang tertidur dan terjaga. Tertidur dan terlupa. Sebab nama nasihat salatin. Siapa yang terlupa, maka dia salat bila diingat. Siapa yang tertidur, dia salat waktu dia terjaga. Tak ada yang ketiganya. Tak ada yang ketiganya. Kenapa para ulama sebut wajib qada? Khilaf. Kerana dah tinggal benda yang wajib, secara lazimnya kena ganti balik lah. Tak memerlukan kepada dalil yang baru. Para ulama yang menyebutkan tidak boleh qada. Tak ada qada dan tak boleh qada. Tak layak pun nak qada. Sebab nak qada kena ada dalil. Maka orang yang tertidur tadi ada dalil lah? Ada. Siapa yang tertidur, siapa yang terlupa, ada dalil? Ada. Dia hanya sebut dua. Dia tak sebut siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, suka-suka, kerana malas, gantilah bila mana dia rasa nak ganti. Tak ada. Ganti bila mana dia nak bertaubat. Takkan nak sebut macam tu kan? Maka khilaf berlaku. Surah Maryam sebut, lepas dia ceritakan para nabi dan sebagainya, kemudian datang generasi yang setelah mereka, adha'us salat wattaba'us syahawat. Mereka ini adha'us salat, melalaikan, mencuaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikut nafsu. Fasaufa akan sesat. Yes, fasaufa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan. Melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh,
mereka ini akan masuk syurga dan Allah tidak menzalimi pun. Ayat ni kata melainkan orang yang bertaubat. Iaitu adha'u salah ni tadi. Datang generasi lepas malas, mayang cuai, maka mereka ni sesat, melainkan yang bertaubat. So taubat ni bertaubat nasuha lah. Kerana dosa besar tidak boleh dihapuskan dengan wudu. Dosa besar tak boleh dihapuskan dengan senyum kat muka kawan. Dosa besar tak boleh dihapuskan dengan bersedekah. Tak boleh. Dosa besar wajib taubat baginya. Dan wajib taubat baginya. Taubat apa? Taubat yang benar-benar taubat nasuh. Yang benar-benar tu. Apa dia yang benar-benar tu? Menyesal sungguh-sungguh. Dan dia berazam tak nak buat dah. Dan berikutnya kena banyak buat amalan soleh. Dan kalau ada orang yang macam ni, dia bertaubat betul-betul dan bagus taubatnya, akan terkesan dengan kehidupan dia. Tapi tak semua orang yang Allah rezekikan demikian. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita rasa nak bertaubat tu. Nah, tu satu. Rasa nak bertaubat itu rahmat Tuhan dah. Rasa tu, rasa. Tapi kalau tak ada rasa, nak taubat macam mana? Rasa pun tak ada. Nantilah. Muda lagi. Nantilah. Pencen nanti. Kita taubatlah. Atau zaman muda, kita muda lagi. Confirm kita jatuh lagi kan. Confirm buat maksiat lagi. Setan pun pandai lah main bisikan tu kan. Tunggu umur 40 lah. 40 tahun. Ataupun tunggu 40 sebab dia baru baca ayat. Orang sampai umur 40 tahun kan. Dia pun 40 tahun dia berazam lah. Sampai umur 40 tahun masih lagi tak boleh. Pencen nantilah. Sebab pencen nanti kita dah tak sibuk. Bila tak sibuk nanti ada lebih masa masjid. Pencen pun dah sampai. So bila dah pencen, duduk rumah dah sunyi pula. Cari kerja lain. Kontrak lah. Sambung lagi kontrak. Kemudian duduk saja. KWSP pun orang banyak je. Dah keluar dah habis PKP dah habis. Duit niaga pula tepi jalan goreng pisang. Kerja lagi kan. Takkan habis kerja kita ni. Atau bila nak taubatnya? Nantilah pula lepas pisang habis. So susah. Memang senang cakap. Tapi nak taubat itu minta tolong Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak hindar maksiat pun kena Allah tolong. Nak buat amalan taat pun kena Allah tolong. Sebab kita ini manusia, dah tahu Allah ciptakan kita ni sangat lemah sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, apabila dia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan pada ketika mana dia bertaubat sungguh-sungguh, memang menyesal kerana takut Allah, menyesal atas apa yang dia buat, kemudian dia berazam tak nak buat lagi dah, betul-betul dah, memang ikhlas kerana Allah. Tiba-tiba 5 tahun berikutnya dah bagus, itu menunjukkan taubatnya betul-betul jujur. Tiba-tiba 5 tahun dia terjatuh dalam maksiat yang sama. Kerana orang yang dah bertaubat tidak ada juga jaminan untuk dia terus terpelihara. Dah. Orang yang bertaubat belum tentu ada jaminan lagi. Orang yang bertaubat pada ketika itu, yes, dia jujur dan Allah tahu dia jujur pada ketika itu, tetapi yang dikatakan manusia ini imannya naik turun. Yang berikutnya kita ni berhadapan dengan musuh kita, syaitan. Setan ni kerjanya dah taubat, maka kerjanya supaya kita ulang balik dosa yang sama ataupun dosa yang lain lah pula. Sebab setan dia akan berterusan dan dia janji di hadapan Allah Ta'ala supaya anak Adam ni sehingga akhir hayatnya matinya dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mula menimbulkan was-was dan sebagainya. Al-Quran sebut orang-orang yang bertakwa, alladzina taqaw
Orang-orang yang bertakwa kemudian diganggu. Taifun minasyaitan. Orang-orang yang bertakwa kemudian diganggu ataupun dibisik oleh setan. Taifun minasyaitan, zakarullah, maka diingat Allah dan dia akan balik mubsirun, maka dia akan nampak balik ataupun jalan yang apa orang kata dosa dia. Menunjukkan bahawasanya orang yang bertakwa juga kadang-kadang jatuh dalam bab ujian dengan setan. Sebab setan dia akan senantiasa menggoda kita. Maka setan dia akan menggoda. Walaupun takwa ni bagus sebagainya, dia akan cuba sedaya upaya menimbulkan was-was dan sebagainya kepada manusia sehingga dia diganggu oleh setan ni. Taifun minasyaitan. Zakarullah, Al-Quran kata ingat Allah. Maka lepas dia diganggu setan, maka diingat Allah. Maka ingat Allah di sini bukan sekadar ingat Allah gitu, dah. Ingat Allah betul-betul ingatlah. Zakarullah yang menyebabkan dia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang beriman. Sifat orang yang beriman, tidak ada jaminan untuk dia tak balik buat dosa. Tapi bila dia jatuh dalam dosa, apa dia kena buat lagi? Taubat lagi. Dan berikutnya jatuh lagi, taubat lagi. Tapi itu tidak namanya musir. Yang dimaksudkan sini taibun ghaira musirrin, orang yang bertaubat tidak berterusan atas dosanya. Berterusan ni apa maksudnya apa? Berterusan ni maksudnya dia berterusan buat dosa. Berterusan, itu tidak taubat namanya. Masih lagi buat dosa yang sama, masih lagi buat dosa yang sama, masih lagi, itu musir. Maka orang yang musir ni, hak ni lagi berat lah. Hak ni yang lagi perlu hati-hatilah, kerana dibimbangi dengan dia berterusan yang melakukan dosa, sehingga dosa yang dibuat itu merasa ringan, sehingga dosa yang dibuat itu si setan mencantikkan maksiat yang dibuat, sehingga nanti susah untuk dia meninggalkan maksiat tersebut. Na'udzubillahi min zalika. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Maka Allah, apabila seorang hamba-Nya bertaubat kepadanya, Allah akan menerima taubatnya. Wa ya'fu an sayyi'at, dan Allah akan memadamkan semua dosa-dosanya ataupun kesalahan-kesalahannya. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi hadd. Siapa yang bertemu dengannya, itu dengan Allah, wa qad uqima alaihi hadd, maksudnya telah dilakukan ataupun dikenakan hukuman hudud, had. Zalika zan fi dunya, di dunia, fahuwa kafaratuhu. Maka siapa yang buat dosa kemudian kena hukuman hudud dekat dunia, maka itu adalah kafarahnya. Kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyahu musirran ghaira taibin min az-dzunub al-tistawjaba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah. Dan sesiapa yang bertemu dengan Allah musirran, berterusan buat dosa, tidak bertaubat daripada dosa-dosanya yang mewajibkan dia itu mendapat balasan uqubah daripada Allah, maka urusannya kita serah kepada Allah. Fa amruhu ila Allah, in syaa'a azzabah, kalau Allah nak, Allah boleh azab dia. Wa in syaa'a ghafaralah, kalau Allah nak, Allah boleh ampun dia. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan kafir pula, azabahu, dia akan diazab. Wa lam yughfarlah, dan tidak akan diampunkan baginya dosa-dosanya. Ya, ayat ni dalam ni adalah menceritakan pula kepada kita siapa yang buat kesalahan hudud, kena dekat dunia hukuman hudud, maka itu kafarah untuk dia. Maksudnya lepas hari akhirat dosa tersebut tak dihitung dah, sebab dah selesai dah. Itu dia kena hudud. Hudud ni apa? Hudud hak Allah. Itu dosa-dosa yang melibatkan hak Allah. Tapi kalau dia tak kena hudud dekat dunia, dia kena ta'zir. Dia hanya kena ta'zir. Kenapa tak boleh buat hudud? Sebab ada syubuhat. Dia betul-betul buat, memang dia buat pun, tapi ada syubuhat dalam penghakiman. Bukti tak cukup. Maka hakim tak boleh jatuhkan hudud. Maka hakim pun penjarakan dia. Lepas ke tak?
Lepas. Dia tak lepas. Yang ni kalau telah pun diadakan hudud ni, maksudnya dia telah dikenakan hukuman hudud Allah ni, maka dia ada kafarah. Maksud hududnya itu kafarah baginya, maka hari akhirat besok dia tak kena dah. Hadis Al-Bukhari, wa man asaba syai'an min zalika fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Sesiapa yang melakukan suatu wa man asaba syai'an min zalika fa'uqiba, kemudian dihukum dengannya di dunia, fa huwa kafaratuhu. Wa man asaba min zalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi amruhu ila Allah, dan sesiapa yang pula buat sesuatu fasatarahu Allahu alaihi, Allah tutup dia urusan dia tu kepada Allah, insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Siapa yang dia buat dosa tapi dia tak kena tangkap, maka itu urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika Allah nak azab dia, Allah boleh azab. Jika Allah nak ampun dia, Allah boleh ampun. Dan jika Allah azab dia, dia tidak akan kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla bagi Muslim, bagi yang ada la ilaha illallah. Siapa yang buat sesuatu kesalahan tidak dibawa kepada hakim. Kalau kita ada choice untuk satu orang ditangkap, nak bawa kepada hakim ke tak, maka kita pilih yang mana? Jangan bawa kepada hakim. Islam bukan suka menghukum. Islam tidak kaedah menghukum. Siapa yang buat dosa tak payah declare, pergi taubat sendiri-sendiri kepada Allah Ta'ala. Jika Allah nak, Allah boleh azab dia. Kalau Allah nak azab, jika Allah ampunkan dia, maka Allah ampunkan dia. Itu semua masyiatillah. Itu semua adalah urusan Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Kerana satu orang yang buat suatu maksiat, kemungkinan akan ada pula dalam kehidupannya dia buat sesuatu benda yang mengundang cinta Allah kepadanya. Allah dengan rahmatnya mengasihinya dan Allah mengampunkan dosanya, sebagaimana yang banyak kali kita sebut tentang anjing yang diberi minum tu. Maka dia diberi minum oleh seorang pelacur, maka dia diberi minum, fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya, maka dia itu diampunkan oleh Allah, masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau dia pula nampaknya macam bagus, semayang tak pernah tinggal 5 waktu dekat masjid, tapi mulutnya suka sakit ke hati orang, maka kadang-kadang dia rasa benda itu hayyin, ringan, tapi di sisi Allah benda itu berat, maka Allah campakkan dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab itu konsep ini menyebabkan ahli sunnah kata kita tak boleh menentukan seorang syurga dan neraka. Tak boleh. Maka urusannya kepada Allah. Jika Allah nak, Allah boleh ampun dia. Jika Allah nak, Allah boleh azab. Tapi kita as manusia ni, sesama Muslim, maka kita doa untuk dia supaya Allah ampunkan dosa dia, supaya Allah ampunkan dosa dia dan rahmati dia. Mudah-mudahan dengan kita doa pula supaya Allah ampunkan dosa dia dan rahmati kita kepada dia, mudah-mudahan kita juga dapat doa yang sama, iaitu bizahril ghaib. Kita doa supaya Allah ampunkan dia, supaya Allah rahmati dia. Malaikat akan kata falaka bimisl, maka engkau juga akan dapat yang sama. Itu doa. Sebab itu doa mengundang cinta kita sesama Muslim. Nampak orang Muslim kita doa untuk dia. Nampak orang Muslim buat maksiat, doa untuk dia. Biasakan doa untuk orang bizahril ghaib, sebab mustajab. Kenapa mustajab? Malaikat doa balik kat kita. Lalu tepi jalan nampak kereta rosak, ya Allah mudahkan urusan dia, ya Allah mudahkan urusan dia. Susah dia tu kan. Mudah-mudahan malaikat pun akan doa kepada kita, jadi pula kat kita, Allah mudahkan urusan kita. Doakan orang yang baik, malaikat akan doa kepada kita, dan doa ini akan mengundang cinta kita sesama Muslim, dan itu disuruh oleh agama kita, oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Syar'iyatu iqamatul hudud, yang akan datang adalah pensyariatan untuk mendirikan hudud Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.